Assalamualaikum semua. Okey, bertemu kembali di dalam video ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah bahagian 2. Standard pembelajaran bagi video kali ini ialah membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, menentusahkan konjektor ini adalah perkataan baru yang kamu dengar. Okey, kita nak menentukan kedudukan di titik itu, adakah dia di atas garis, di rantau bahagian atas ke, rantau bahagian bawah ke. Dia punya lokasi lah, senang cerita. Ya, kita akan lihat depan. Okey, soalan dia diulang semula. Bagaimanakah anda menentukan konjektor titik dalam suatu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear? Di sini, kita ada ketaksamaan linear. Maksudnya, awak mesti ada satu garis linear. Garis linear adalah yang awak dah belajar masa tingkatan 2 dan 3. Okey, titik ni merupakan koordinat yang dah belajar tingkatan 2. Okey, kita akan lihat kedudukan titik tadi, adakah dia berada di atas atau di bawah garis linear yang diberi. Kita lihat kepada contoh. Mari kita buat ulang kaji tingkatan 1. Ya. Okay. Awak dulu pernah ditunjukkan garis nombor seperti di darjah 1. Ya. Ini menunjukkan X lebih besar atau sama dengan 1 kerana sebab tu kita wakilkan dia guna dot yang penuh macam ni. Ni dot penuh kan, kita guna dot penuh. Kita bukan guna dot yang kosong tu. Ni dot penuh mewakili simbol yang sama dengan ni. Okey. So kita guna simbol dot penuh. Itu dulu masa form 1. Sekarang kita nak wakilkan ini ke dalam bentuk rantau. Okey, bawahnya adalah rantau. Rantau tu adalah pada satu kartes. Okey. Bila kita nak X lagi besar atau sama dengan 1, okey, ingat cikgu pernah sebut dulu, kalau X sama dengan 1, maksudnya kita nak garis yang melintang. Kita nak garis, yang menegak macam ni. Dia memintas pada X sama dengan 1. Kita buatlah solid line macam ni. Kita guna garis penuh sebab dia simbol sama dengan tu. Okey, maka rantau yang kita nak adalah rantau yang belah pink ni. Kita patutnya kita kena lorek lah. Ni cara melorek. Macam kita lorek soalan set. Okey, kita akan lorek macam ni. Maksudnya rantau ini adalah rantau yang memuaskan nilai-nilai X lebih besar daripada atau sama dengan 1. Misal kata awak ada satu koordinat di sini. Awak ada satu koordinat di sini. Koordinat yang di sini, titik ni adalah 4, 1. Okey, nilai X dia adalah 4. 4 lebih besar daripada 1 kan? Maka dia memuaskan persamaan X lebih besar atau sama dengan 1. Itu maksud dia. Okey. Suatu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada satah kartes dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut seperti pada darjah 2. Ingat bila melorek guna pensel, jangan guna pen. Semua koordinat X pada rantau berlorek tersebut akan memenuhi ketaksamaan X lebih besar atau sama dengan 1. Tak kisahlah yang mana, sini ke, mana-mana lah poin sini. Semuanya dia punya nilai X menepati nilai ketaksamaan yang diberi. Kat mana-mana je kawasan ni. Okay? Itu maksud dia. Lihat ni tips dia. Kalau kita ada garisan tidak ada sama dengan kita punya ketaksamaan ni, kita ada sama lebih besar atau lebih kecil sahaja, kita guna garis sempang. Garis sempang tu garis putus-putus, dash line in English. Okay? Kalau kita ada simbol lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, kita guna garis padu ataupun solid line, straight je. Macam ni garis padu lah. Contoh darjah 2. Kita buat sedikit ulang kaji garis lurus. Ingat semula persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah kecerunan. Ingat tahu, C itu adalah pintasan Y. Okey. Dan juga ingat, tadi cikgu baru je tunjuk pasal garis sempang dan garis padu. Ya, kecerunan garis lurus Y sama dengan H ialah sifar. Kenapa? Maksudnya keadaan dia ni, Y sama dengan H. Y sama dengan H. Kita punya garisan tu. Mungkin H itu adalah sebarang nombor. Mungkin H itu 4 ke, H itu 5 ke. Contohlah Y sama dengan 4. Kenapa kecerunan dia sifar? Ni yang cikgu nak kamu fikir.
Kalau kita ada satu garisan, contohnya kita ada paksi Y, ini kita punya paksi Y. Okey. X. Contoh ini je lah. Okey, contoh kita ada satu garisan pada nilai H yang positif lah, nilai H, contoh nilai H. Okey. Kita ada garisan kat sini contohnya. Tengok H, Y sama dengan H. Ini yang kita maksudkan Y sama dengan H. Ini Y sama dengan H. Garisan ini mendatar. Bila garisan itu mendatar, flat macam ni, melintang. Keturunan dia kosong. Ibarat lantai yang awak duduk berdiri sekarang ni kan. Awak tak jatuh kan. Awak diri tegak je kan. Sebab keturunan dia kosong. Kalau dia sengit tadi awak jatuh lah kan. Ada kecerunan, ada serut. Ni straight, flat sahaja. Keturunan dia kosong. Okay, sebab keadaan garisan tersebut dia mendatar sahaja. Ya. Okay. Dan ada satu lagi ni, kita tengok contoh. Rajah menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada sata kartis apabila suatu garis lurus dilukis. Okey. Contoh kita ada garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Ya. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah bentuk persamaan arm garis lurus. Yang belah pink ini adalah rantau atas. Ini kita punya rantau atas. Yang ini kita punya rantau bawah. Okey, jadi bawah garisan Y sama dengan MX tambah C. Ya, ini kalau situasi kita punya kecerunan ataupun gradient kita positif. Okay, lihat contoh ini. Bila situasi kecerunan negatif, Y sama dengan negatif MX tambah C. Kali ini belah sini pula kita punya rantau atas. Yang sini kita panggil rantau bawah. Ya. Kita lihat situasi seterusnya. Kita ada garis melintang. Ialah melintang. Macam ni je. Straight je kan. Ni warna merah ni. Y sama dengan H. Dia bagi sini contoh. Nampak tak ni? Ni. Ini. Kita punya rantau atas. Obviously lah yang atas tu lah. Ni yang atas. Sini bawah. Ni logic common sense je. Okay. Next. Garisan menegak. Kali ni kalau menegak kita tak ada guna atas bawah. Kita guna kanan kiri. Okay. So warna pink tu kiri. Kanan. Warna biru hijau tu, ya. Okay, bila rantau atas maksudnya dia lebih besar. Rantau bawah dia lebih kecil. Kalau dia pada garisan dia sama dengan, ya. Okay, ini adalah aktiviti untuk kamu semua meneroka apa yang cikgu maksudkan dengan contoh sebelum tadi, ya. Tujuan kali ini untuk membolehkan kamu menentusahkan konjektur tentang titik dalam suatu rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey, ada lebaran aktiviti. Tapi kali ni kita guna slide ni sahaja. Awak perlu mencatat atau menulis soalan yang diberi. Kejap lagi kita akan bagi kamu masa 15 minit seorang. Kertas graf. Awak perlukan kertas graf untuk soalan ini. Okey, setiap murid perlu sediakan sehelai kertas graf dan lembaran aktiviti. Sebenarnya lembaran aktiviti ini adalah pada buku teks kamu. Kalau ada boleh rujuklah, ya. Lembaran aktiviti rangsangan minda 1. Okey, kamu diminta untuk melukis garis lurus yang mewakili persamaan linear yang diberikan. Okey, Y sama dengan X tambah 2. Ingat Y sama dengan X tambah 2. Kita nak lukis graf ni. Okey, kita nak julat dia adalah negatif 5 sehingga 5. Ingat ni. Ni julat ni, dah pernah belajar, jangan lupa. Okay, maksudnya kita nak plot graf daripada X dia negatif 5 sampai 5. X negatif 5, X negatif 4, X negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ini adalah graf linear. Kalau linear, kamu hanya perlukan sekurang-kurangnya 2 titik. So, nak senang, awak ambil lah negatif 5 dan juga 5 sahaja. Okay, inilah jadual yang awak kena buat. Inilah patutnya yang ada dalam lembaran aktiviti itu. Jadual ni sahaja. Okay, ya. So, awak boleh pause video ini dan awak lukiskan jadual ini pada buku atau kertas kosong dan awak perlu jawab soalan ni. Ya, 15 minit sahaja. Pastikan awak buat graf dan isi jadual ni. Isi mana yang awak faham. Kita explain dulu. Tengok, ya. Kita ada titik negatif 5, 4. Dia dah beri dah koordinat sini. Kita nak tahu adakah koordinat-koordinat ini keadaan dia pada garis lurus juga, pada rantau atas ke, pada rantau bawah ke, kan keadaan dia.
Lepas tu adakah dia memuaskan yang sama dengan ataupun lebih besar ataupun lebih kecil? Tu kita nak tengok tu. Okey? Itu je yang kita nak check. Apa maksud dengan contoh yang dah diberi ni? Lihat ya. Koordinat Y. Okey, koordinat Y dah ada sini. Dah 4. Tengok soalan bawah. 1, 3. Koordinat Y je 3. Koordinat Y je -2. Yang bawah ni. So seterusnya ni awak tahulah. Senang ya. Okey. Dia minta awak kira nilai X tambah 2. X dia adalah ni, -5. So, -5 tambah 2, dapat 3. Untuk soalan ni, 1 tambah 2, dapat 3. 0 tambah 2, 2. Okey, lepas tu awak dah ada graf, awak plot titik-titik ni semua pada graf kamu. Plotkan titik ni. Adakah dia berada di rantau atas atau bawah? Itu yang dia nak. Atau pada garis lurus. Itu yang dia tik-tik ni. Tik ni itu yang sebabnya dia tik ni. Ni yang kawasan tik ni maksudnya dia dah check adakah koordinat tadi di atas, bawah atau pada garis lurus tadi. Okey. Lepas tu titik memuaskan. Okey, awak tengoklah. Tengok soalan yang pertama ni Y, kita nak Y sama dengan X tambah 2. Kita nak ni tau, ni. Tapi ni dia bagi dah. Ni Y sama dengan sini yang ada lagi besar, ni kita nak lebih kecil. Comotnya. Okay. So, kita letaklah kiri kanan. Okay, Y tadi kita dah kira dah. Y kita adalah 4. Y kita adalah 4. 4. Lepas tu dia bagi simbol ni kan. Copy down. Copy je. Sama-sama. Sama kan. Copy je. Tak ada masalah. Lepas tu kita punya apa? X tambah 2 kita dah kira dah. 3 ni. 3. X tambah 2. So, 4 lebih besar daripada 3. Itu je. Tulis. Kalau yang soalan yang bawah ni pun sama. Soalan bawah tu pun sama juga. Itu sahaja. So 15 minit tolong lukis graf. Plot ke 6 titik yang diberi. Ni 6 titik ni awak plot dan awak lengkapkan jadual ini. Okay, 15 minit sahaja bermula sekarang. Okey, 15 minit telah tamat. Cikgu mengandaikan kamu pause video ni ya. Okey. So, cikgu akan bincangkan jawapan jadual ni dan awak patutlah sediakan graf yang telah dilukis serta jadual lembaran soalan aktiviti ini. Dan juga akan minta kamu upload soalan dan graf, jawapan jadual dan graf ini di kemudian praktis nanti ya. Kita semak sama-sama. Kita lihat koordinat 47, -30 dan 35. Koordinat Y setiap satunya 7, 0, 5. Cikgu pasti yang ini tidak ada masalah ya. Koordinat sahaja. Sekarang kita akan lihat nilai X tambah 2. Nilai X ini adalah 4. So 4 tambah 2, 6. -3 tambah 2, -1. 3 tambah 2, 5. Okey, dan kamu boleh cek kedudukan koordinat ini berdasarkan garis lurus Y sama dengan X tambah 2. Adakah koordinat ini di atas, di bawah atau pada garisan? Ya. So sini awak boleh tahu dia adalah pada rantau atas kan? Dan kita juga boleh semak keadaan di mana 7 itu lagi besar daripada 6. Nilai Y ini, koordinat Y ini adalah Y itulah Y 7 lagi besar daripada 6 kan. So kita letak dia di kawasan greater, lagi besar. Ya. Next kita lihat yang bawah. Dia pun di rantau atas sebab 0 lebih besar daripada -1. Dan yang seterusnya dia pada garis lurus tersebut kerana kita dapat kiri kanan nilai yang sama. 5 sama dengan 5. Ya, itu maksud dia. Okey. So, rumusan daripada aktiviti tadi, kamu sepatutnya sedar semua titik yang berada pada garis lurus akan memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Itu maksud dia. Okay, M tu boleh jadi sebarang nilai lah, termasuklah C. Dan semua titik yang berada di rantau atas memuaskan kesamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Tapi bergantung juga dengan garisan, dari bentuk garisan tu ya. Kalau garisan itu garis padu, dia akan ada simbol sama dengan Y lebih besar atau sama dengan MX tambah C. Kalau ada garis putus-putus, garis sempang tadi, tidak ada lambang sama dengan lah, dia macam ni je. Macam highlight hijau ni. Okay, next, semua titik yang berada di rantau bawah memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada MX tambah C. Okay, sama penjelasan macam yang link hijau.
Kita lihat contoh yang pertama. Okay, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk jurat negatif 1 hingga 5. Okay, lepas tu plotkan titik ni. Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Lepas tu tentukan sama ada dia memenuhi Y sama dengan, adakah dia pada sub atas garisan ataupun Y lagi besar daripada 2X tambah 6. Mungkin dia di rantau atas. Atau dia mungkin di rantau bawah, Y kurang daripada negatif 2X tambah 6. Okay, ini lebih kurang aktiviti tadi lah. Ya? So, kita lihat penyelesaiannya. Ingat sekurang-kurangnya 2 titik awak perlukan untuk membentuk garis linear. Kita nak plot Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kita bentuklah jadual. Okay, kita ambillah koordinat dalam jurat yang diberi, negatif 1 dan 5. Kita cari. Okay, kita dapat 8, negatif 4. Ni kita tunjuk jalan kira ya. Okay, next kita akan lukis garisan kita. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Ni kita garis ni. Ni persamaan kita kan. Okay. Ni garis penuh. Okay, kenapa kita guna garis penuh? Kita guna garis penuh sebab ni kita tulis garis lurus lah. Kita tulis garis lurus kan. Garis penuh lah tu lupa masa ni. Kita cuma melukis garis lurus je. Dia cuma suruh kita lukis garis lurus. Kita lukis lah garis penuh. Okay, lepas tu plot titik ni 1, negatif 2. Kita plot 1, negatif 2 kat mana? Kat sini. 4, negatif 2 dekat sini. Lepas tu 0, 1 di sini. 1, 4 kat sini. 4, 3 di sini. 2, 6 di sini. Ni maksudnya plot titik tu. Kita plot macam ni. Okay. Kita padam sekejap. Kita plot titik tadi. Okay, Obul dah nampak plot titik tu kat mana. Kita dah plot. Okay, next. Kita tentukan adakah titik-titik ini berada pada garisan rantau atas atau rantau bawah. Okay, ini rantau atas, pink. Biru, ini rantau bawah. Okay, yang atas garisan tu pada garisan lah. Okay, ni maksudnya koordinat ni di rantau atas. Yang ini di rantau bawah. Okay, so penyelesaian kita titik 1, 4, 4, 2 memuaskan persamaan sama dengan sebab dia di atas garisan 1, 4, 4, 2. Ni 1, 4, 4, negatif 2. Okay, dia di atas garisan. So, kita akan guna simbol sama dengan. Okay, 2, 6 dan 4, 3. Okay, 2, 6 dan 4, 3. Sini. Ni. 2, 6, 4, 3 di rantau atas. So, kita guna simbol lebih besar. Okay, ni Next, 0, 1 dan juga 1, negatif 2. Yang ini. Dia di rantau bawah. Maka kita guna simbol kurang daripada. Macam inilah. Ya, cikgu harap jelas. Kalau ada sebarang kekeliruan nanti boleh tanya cikgu semula. Tak ada masalah. Boleh post video kalau nak fahamkan, tak ada masalah. Ni rantau atasnya, ni rantau bawah. Kita tunjuk balik koordinat ni. Okay, lihat contoh kedua kali ni tanpa melukis garis lurus. Tak payah lukis. Tentukan adakah dia memuaskan Y sama dengan Y negatif 3X tambah 6 atau Y besar daripada negatif 3X tambah 6 atau kurang daripada negatif 3X tambah 6. Kita ada A, B, C, D. 4 soalan. Kita lihat dua-dua lah. Lihat bila kita ada koordinat 25. Kita ada Y negatif 3X tambah 6. Y tak tahu sama dengan ke, lebih besar ke lebih kecil. So, kita buat dia guna kolom macam ni lah. Ni tak tahu. Kawasan tengah-tengah ni tak tahu dia sama dengan ke lebih besar ke lebih kecil. Kita buat jadual. Okay. So, kita lihat Y kita adalah 5. Negatif 3X tambah 6. Kita gantikan nilai nombor 2 sebagai dalam X. Kita akan dapat kosong. Okay. So, sekarang 5 lebih besar daripada kosong. Maka titik 25 memuaskan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Gitu je. Okay? Faham Kita tengok contoh yang kedua kalau tak faham lagi jom. Y kita adalah, kita ada koordinat 1, 2. Y kita 2. Kita gantikan 1 dalam X, kita dapat 3. Okay? So, 2 ini lebih kecil daripada 3.
Maka titik 1, 2 memuaskan Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. Okey? Kalau tak faham, pause sahaja ataupun ulang semula. Kita sambung. Lihat soalan C, negatif 1, 9. Y kita 9. Gantikan nilai negatif 1 ke dalam X. Kita dapat 9. 9 sama dengan 9. Maka titik negatif 1, 9 memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Maksudnya dia berada di atas garisan. Lihat 08 pula. Y-nya 8. Gantikan kosong ke dalam X, kita akan dapat 6. Okay, sekarang 8 lebih besar daripada 6. Maka titik 08 memuaskan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okay, kalau kamu ikut je flow ni tak ada masalah. Kalau tak faham, pause atau ulang semula. Maka tamatlah ketaksamaan linear kita bahagian 2, iaitu membuat dan menentusakan konjektor. Konjektor tu kedudukan sahajalah, dia di atas ke di bawah ke ataupun pada garisan. Kita guna simbol yang mana, okey? Itu sahaja. Dah boleh buat latihan dan pastikan hantar latihan sebelum deadline, ya. So kita akan jumpa next class di bahagian ketiga dan seterusnya. Okey, semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.